يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Hari ini hari Rabu, ukir senyum semanis madu. Orang pandang takkan jemu, buang segala rasa cemburu. Selamat datang ke Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Anda bersama dengan saya Da'i Hakim. Pastinya dalam 2 jam ini kita akan bersama-sama merungkai segala persoalan, khususnya untuk tajuk kita pada pagi ini, iaitu fiqh maslahah. Apakah jenis-jenis fiqh maslahah? Adakah ada kaitan dengan maqasid syariah dan apakah hikmahnya? Ini semua akan kita bicarakan selepas ini bersama dengan guru kita, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita yang sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Juga kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang sudi menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Oleh itu, sebarang persoalan boleh sahaja buat panggilan ke 1800-881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa untuk buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa dan yang ketiga share. Baiklah, saya fikir tanpa buang masa, marilah sama-sama kita dengar dahulu apakah mukadimah yang akan disampaikan oleh guru kita berkenaan tajuk pada pagi ini, iaitu fiqh maslahah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'. Terima kasih da'i yang dihormati. Seterusnya sidang, pendengar, penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk kita pada kali ini agak teknikal sikit lah, ya, berat sikit untuk kita bahaskan, kita bincangkan. Tetapi kita nak mudahkan supaya kita memahami bahawa dalam agama Islam, dalam syariat Islam, perkara yang ditekankan ialah soal kemaslahatan, iaitu soal kebajikan, soal manfaat, soal kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku sekarang ini, ya, apa yang berlaku sekarang ini, kewajipan itu dia ada maslahah, dia ada kebaikan dia. Larangan-larangan di dalam agama itu dia ada maslahah, kebaikan dia, ya. Dan pada masa yang sama, larangan itu nak menolak mafsadah ataupun keburukannya. Jadi dia punya konsepnya, dia ada maslahah dalam bahasa Arab, Melayu pun begitu juga. Dan lawan kepada maslahah itu adalah mafsadah, keburukan, ya. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, kita akan jumpa perkataan hasanat, ya, perkataan hasanat, kebaikan. Kita akan jumpa perkataan khair, kebaikan. Betul. Jadi kata sebahagian para ulama, perkataan hasanat, kebaikan-kebaikan ni, perkataan khair, kebaikan, benda baik ni, itu menunjukkan kepada maslahah, ya. Sebaliknya, bila mana kita baca dalam Quran, kita jumpa perkataan sayyiat, ya, keburukan, kejahatan, ya. Jadi keburukan, kejahatan itu merujuk kepada istilah yang dibicarakan, iaitulah mafsadah, keburukan. Jadi
Bahasa dalam Quran hasanat, kebaikan, itu maksudnya maslahah. Bahasa dalam Quran sayyiat, keburukan, itu dimaksudkan sebagai mafsadah, keburukan, ya. Jadi syariat ni dia nak jaga maslahat, ya, dia nak menolak mafsadah, keburukan kita, keburukan daripada kita. Jadi sebab itu bila mana kita lihat contohlah, kita kata semayang sebagai contoh, ya. Kita semayang subuh pagi tadi, nanti kita nak semayang zuhur, ya. Apakah maslahahnya? Maslahahnya di akhirat nanti, ya, kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat pahala dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab kita melaksanakan perintah Allah, maslahahnya balik kepada diri kita. Dia bukan balik kepada Allah. Bukan makna Allah Ta'ala tu lagi hebat bila mana kita semayang. Ya, bila semayang Allah lagi hebat. Bila kita tak semayang Allah jadi lemah. Bukan macam tu. Ya, Allah tidak perlukan, tidak berhajat kepada amal ibadat ni. Jadi maslahah tu balik kepada diri kita. Itu maslahah di akhirat. Manakala maslahah dunia ni, bila kita semayang, kita dapat ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah, ya, dengan berzikir kepada Allah, dengan melaksanakan perintah Allah tu, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Itu antara contoh, ya. Maslahah akhirat pun ada, maslahah di dunia ni pun ada. Wallahu a'lam. Jadi itulah tujuannya, iaitu untuk kita mendapatkan maslahah, iaitu kebaikan, dan juga menolak mafsadah, yakni keburukan. Jadi syariat dalam agama kita tak lain tak bukan untuk menjaga kita dan memberi manfaat, tak lain tak bukan kepada diri kita sendiri. Baiklah Ustaz, bila disebut tentang topik fiqh maslahah ini, kata Ustaz tadi, satu topik yang sangat berat sebenarnya untuk kita bicarakan, akan tetapi akan kita perhalusi satu persatu demi untuk mengeluarkan kita daripada zon keliru kepada zon tahu. Oleh itu, ada juga Ustaz yang mengatakan fiqh maslahah ini, adakah dia punya ciri-ciri dan prinsip-prinsipnya Ustaz? Seperti mana yang ditanyakan oleh sahabat kita di Facebook, Anna Karnina bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Ustaz, apakah ciri-ciri dan prinsip fiqh maslahah? Yang kedua, bilakah untuk menunjukkan larangan dan keizinan sesuatu keperluan dan keadaan tertentu untuk kepentingan ummah yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Anna atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, ya. Bila kita cakap soal maslahah ni, cara mudah dia, ciri dia, dia mestilah tidak bertentangan dengan syariat, ya. Sebab kalau kita nak kata maslahah kebaikan ni, kalau kita kata berjudi barangkali pun baik juga tak? Kan? Kawan tu dengar cerita dia jadi kaya, jadi jutawan. Sebab apa? Sebab dia berjudi, oleh kerana dia menang judi dia jadi jutawan. Kita yang tak berjudi, jadi kita tak jadi jutawan. Jadinya ada maslahah tak bila mana kita berjudi? Ada maslahah bila mana kita berjudi. Ada orang dia tak tenang. Ada orang dia tak tenang, bila dia tak tenang tu dia minum arak. Minum arak 2 gelas, 3 gelas tu dia jadi tenang, dia jadi pening sikit, jadi tenang. Sebelum ni susah hati, jadi bila minum arak 2-3 gelas dia jadi tenang. Ada maslahah tak? Ada maslahah. Ya, ada maslahah. Ya, arak tu ada maslahah, judi tu pun ada maslahah dia, ada kebaikan dia. Pelik ni. Ni nak galakkan minum arak ke? Nak galakkan orang judi ke? Tak, tuan-tuan dan perempuan, perbincangan kita maslahah ni macam mana ciri dia? Adakah semata-mata kita fikir dengan akal, maka kita katakan itu sebagai maslahah. Ya, itu salah satu juga, mana kita kena fikir dengan akal juga, tentukan ni baik ataupun tidak dan sebagainya. Tetapi itulah kata cirinya, ya, cirinya asasnya salah satunya ialah kita nak kena timbang tengok dengan nilaian syarak. Kita nak kena timbang juga dengan nilaian syarak. Ada yang kita boleh fikir dengan akal, tetapi kalau pemikiran kita itu sampai kepada tahap melanggar hukum syarak, kita rasa ni maslahah, ini satu perkara baik, tapi melanggar hukum syarak, sebenarnya dia bukan maslahah, dia suatu mafsadah, suatu keburukan. Oleh kerana itu, kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala
sebut tentang soal arak dan soal judi. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad tentang arak dan juga judi. Ya, tentang bisnes arak, tentang minum arak. Sebab orang Arab ketika itu mereka minum arak dan mereka melaksanakan bisnes arak, ya. Dan juga mereka berjudi, ya. Jadi mereka tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arak dan judi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi jawapan, qul fihi ma ithmun kabirun. Katakanlah wahai Nabi bahawa dalam arak dan judi itu ada ithmun kabir, ada dosa yang besar. Masa itu belum haram lagi. Belum haram maknanya dia mungkin tak terjemah sebagai dosa lah. Maknanya ada keburukan. Ismun tu keburukan. Ya. Dalam arak ada keburukan, ada dalam judi pun ada keburukan. Tetapi Allah menyatakan wa manafi'u linnas, dan dalam arak pun ada manfaat dan dalam judi pun ada manfaat. Tuan-tuan, kalau kita buka dalam Al-Quran kita akan tengok perkataan manafi'. Manafi' ni perkataan plural, perkataan jamak. Maknanya keburukan tu dalam bentuk satu, ismun, mufrad, singular, tapi manfaat arak tu banyak. Manafi', manfaat arak, manafi', manfaat judi. Jadi pertimbangan akalnya secara asas ada maslahah pada arak dan judi. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi keburukan arak, keburukan judi itu lebih besar daripada manfaat arak dan judi. Jadi ciri dia kalau kita nak kata secara asasnya paling tidak pun kita kena tengok sama ada dia berlawanan dengan syarak ataupun tidak. Kalau dia berlawanan dengan syarak, itu bukan maslahah. Itu adalah keburukan, mafsadah. Wallahu a'lam. Baik, jadi antara ciri yang Ustaz kongsikan kepada kita ialah kita tengok adakah ia berlawanan dengan syarak ataupun tidak. Kalau ia berlawanan, barangkali ia tergolong dalam mafsadah, iaitu keburukan. Baiklah, banyak lagi yang ingin kita bicarakan, kita bincangkan bersama dengan guru kita, tetapi kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi membicarakan tentang fiqh maslahah bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang topik kita iaitu fiqh maslahah. Baiklah, kita nak meraihkan soalan yang kedua pada pagi ini dari sahabat kita Saudara Rasid Cik Ci di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah perbezaan di antara maslahah mursalah dengan maqasid syariah? Yang kedua, bagaimana konsep maslahah dalam bersyariat serta pelaksanaannya terhadap masyarakat? Mohon penjelasan Ustaz. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Saudara Rasid Cik Ci atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maknanya soalan orang yang tanya ni pun dia dah baca dah ni, ya. Dia dah baca dia dah boleh sebut istilah-istilah maslahah mursalah, kemudiannya maqasidus syariah, ya. Ini antara istilah-istilah yang ada, ya. Dan kita biasa dengar maqasidus syariah, ya. Maqasidus syariah. Maknanya kita nak melihat kepada matlamat-matlamat syarak,
ya, objektif syarak. Apakah maqasidus syariah di sebalik sesuatu ketetapan hukum? Ya, apakah maqasidus syariah, ya, ke objektif syarak di sebalik sesuatu larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila kita faham maqasidus syariah ini, maka kita akan membuat satu itu berdasarkan maqasidus syariah. Ada satu kes, ya, satu kes yang saya dengar baru ni dalam soal pembahagian harta sepencarian. Pembahagian harta sepencarian, maknanya di antara suami dengan isteri bila mereka bergaduh nanti nak bercerai, jadi antaranya nak bincang ialah soal harta sepencarian, ya, soal harta sepencarian. Dan bila harta sepencarian ini, kalaulah biasanya isteri tak bekerja, suami kerja, ya. Jadi yang dapat portion banyak ialah suamilah. Pasal suami keluar pagi, balik petang, kadang malam lagi keluar, ya. Isteri duduk di rumah, uruskan rumah dan sebagainya. Jadi sama-sama bekerja, tapi suami ini lebih banyak buat kerja di luar, ya. Ya, berpanah dan sebagainya. Jadi bila nak bercerai itu, maknanya harta sepencarian secara kasarnya suami dapat lebih, isteri dapat sikitlah. Tapi dalam satu kes yang keluar bekerja adalah isteri. Suami duduk di rumah atau balik kan. Kan? Suami isterinya keluar pagi, ya. Ini cerita kampung lah, isteri pergi ke laut, ya, balik suami tak pergi ke laut. Ceritanya tu. Jadi bila bawa ke mahkamah, memang asalnya suami dapat lebih harta sepencarian, isteri dapat sikit. Tapi isteri ni bawa ke, isteri bagi tahu saya yang pergi cari makan dan sebagainya, suami duduk di rumah. Maka mahkamah ataupun panel hakim tu buat keputusan terbaliklah. Maknanya patutnya suami dapat lebih sebab suami buat kerja di luar, tapi bagi kepada isteri lebih kerana isteri yang banyak bekerja. Jadi itu contoh, ya. Contoh kita nak melihat maqasidus syariah, ya. Objektif syariat itu tak adil lah, sebab maqasid syariah, objektif dia mesti ada keadilan, mesti adil, ya, mesti adil. Jadi situ makna keputusan itu dibuat berdasarkan maqasidus syariah, ya. Itu penting, menarik, ya, kalau kita kaji maqasidus syariah dan sebagainya. Jadi bila kita nak buat keputusan, kita kena tengok akan datang apa jadi dan sebagainya. Kalau kita buat macam ni, apa jadi, ya? Macam ni lah, macam kita pakai ni lah. Macam kita pakai ni ada maqasid ni. Kerana nak menjaga nyawa, menjaga kesihatan dan sebagainya, ya. Pakai macam ni, ya. Saya senyum pun orang tak nampak. Betul. Dan hakim senyum orang tak nampak kan. Nak duduk sebut tadi pantun senyum pagi lah apa semua, senyum apa tak nampak. Kan? Tapi maqasid ni lebih pentinglah pasal nak jaga nyawa, nak jaga kesihatan dan sebagainya, ya. Kerajaan buat, makna buka dah sekarang ni. Buka tak ada sekatan jalan, buka ekonomi dan sebagainya. Kes akan naik nanti ni. Kan? Sebab kes ni bila manusia banyak bergerak dan sebagainya akan naik. Tapi tak boleh tutup lama-lama. Tak boleh kurung masyarakat lama-lama. Ekonomi akan teruk. Buka kerana ada maslahah dia. Maslahah dia untuk ekonomi, untuk hifzul mal, jaga harta. Tapi pada masa yang sama kena jaga nyawa, hifzun nafsi. Kena jaga nyawa juga. Maka nak kena seimbang di antara jaga nyawa, jaga kesihatan dengan jaga harta, jaga ekonomi. Bagi seimbang dua-dua ni. Tak boleh berat sebelah. Kalau berat sebelah nak jaga ekonomi, biar pilah mampu, pilah mati. Tak boleh. Kan? Kalau nak jaga nyawa sihat, bagi sihat je. Biar pilah miskin ke apa ke, tak boleh. Kena jaga seimbang. Ini maqasidus syariah. Jadi, ya. Ya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Tadi maslahah mursalah, ya. Maslahah mursalah ni dia ada tiga. Sebelum kita masuk maslahah mursalah ni, dia ada tiga maslahah. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, dia ada maslahah mu'tabarah. Maslahah yang mu'tabar, yang diambil kira, yang syarak akui. Itu istilahnya maslahah mu'tabar. Yang keduanya maslahah mulghah. Maslahah yang diabaikan, yang syarak tak akui. Ya. Misal kita kata maslahah mu'tabarah tadi itu yang syarak akui. Misal kita kata kita melaksanakan solat fardu,
kita melaksanakan ibadat puasa, kita pakaian tutup aurat, ini maslahah mu'tabarah. Kalau maslahah mulghah, kita minum arak, ada maslahah, tapi syarak tak ambil kira. Ini masalah mulghah ni, lara ni, sia-sia, diabaikan. Masalah main judi, syarak tak ambil kira. Ya? Maka datanglah maslahah yang ketiga, soalan tadi, maslahah mursalah. Maslahah mursalah ni dia tidak ada dalil yang syarak nak terima dan tak ada dalil nak tolak. Dia masih lagi open, masih lagi terbuka kepada perbincangan. Jadi dia antara maslahah mu'tabarah dengan maslahah mulghah. Dia duduk tengah-tengah. Kita bincang lagi. Akhirnya sampai keputusan sama ada nak terima maslahah ini ataupun menolak maslahah ini. Ini dikatakan sebagai maslahah mursalah. Wallahu a'lam. Baik, jadi jelas kepada kita apakah itu perbezaan antara maqasidus syariah dan juga maslahah mursalah yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi. Baiklah, kita nak raikan seorang pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Abdullah Osman Jabda Seremban. Ya, silakan tuan. Ustaz, ada dua soalan lah. Pertama sekali, kita nak pinjam pinjaman bank melalui cara Islam tak lulus. Jadi mau tak mau kena melalui bank yang ada riba. Jadi macam mana masalah dia? Sebab ini dah kira darurat. Dan lagi satu ialah soalan saya ialah berkenaan dengan sekiranya tak ada jalan lain. Doktor kata kalau tak ambil enzim babi untuk jantung kita ni, kita akan mati. Jadi macam mana keadaan macam tu? Adakah dikira darurat dan tidak berdosa? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemanggil kita iaitu Tuan Abdullah Osman dari Seremban, bertanyakan tentang dua soalan. Yang pertama, kalau kita buat pinjaman Ustaz, terpaksa buat pinjaman bank yang ada riba, bagaimana? Yang kedua, doktor kata awak kena ambil enzim yang itulah supaya orang kata sihat. Jadi bagaimana Ustaz dari sudut maslahahnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini isu yang besar lah ya. Pinjaman bank, kita ada pinjaman secara Islamik dan ada pinjaman yang tidak patuh syariah ya. Yang tidak patuh syariah ini dia terlibat dalam soal riba. Ya, terlibat dalam soal riba, dan riba ini satu perkara yang besar. Satu perkara yang besar kerana diisytiharkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sini kita tak boleh bermudah-mudah, dah pergilah satu bank ni tak dapat, pergi bank kedua yang Islamik pun tak dapat, pergi bank riba je. Ya, konvensional lah contohnya, tak boleh ya. Jadi setakat mana darurat tu? Ya, setakat mana darurat yang kita nak pinjam ni, nak beli kereta lah contohnya kan, ataupun nak beli rumah baru lah, rumah dah ada 3 buah dah. Nak beli rumah yang keempat sebagai contoh kan. Pergi bank Islam, Islamic banking tak dapat, pergi bank ni lah yang tidak Islamik ni, dah tak apalah kan. Jadi adakah itu dikira sebagai darurat nak beli rumah yang keempat? Rumah yang keempat. Jadi nak kena pertimbangkan tengok itu. Kalau rumah yang pertama mungkinlah, tapi mungkin boleh sewa lagi. Kan, timbang, tengok dan sebagainya ya. Jadi makna ini secara teori dulu. Secara itu makna saya tak boleh buat keputusan cara inilah, tapi maknanya jalannya kita kena pertimbang dulu. Jangan ambil jalan mudah. Maknanya pergi satu bank, dua bank yang Islamik ini tak dapat, terus kita katakan harus kan. Jadi dia ada peringkat-peringkat tu. Misalnya para ulama kita menjelaskan tentang sebelum adanya Islamic banking. Sebelum adanya Islamic banking, dan kita pun tidak berapa sedar tentang kewajipan Islamic banking ni, dan tidak ada pilihan ketika itu. Satu. Yang kedua, kita berada di sebuah negara yang memang tidak ada Islamic banking, tak ada langsung, dan kita boleh sewa rumah, tapi sewa rumah ni pun akan ada masalah. Dia mungkin naik harga, melambung tinggi dan sebagainya. Kita mungkin akan dihalau keluar kerana tak ada rumah sendiri dan sebagainya. Sedangkan ketika itu kita memang keadaan mendesak, memerlukan kepada tempat tinggal. Jadi kalaulah ada pertimbangan ini, mungkinlah kita kata ada keharusan, sebab tak ada pilihan ketika itu, tak ada pilihan. Tapi dalam suasana hari ini tahun 2021 kita ada banyak pilihan,
Islamic banking, betul. dan ada bank yang memang ada dua, yang tidak Islamik pun ada. Satu bank yang Islamik pun ada dibuka dah. Ada yang dah sepenuhnya. Jadi secara asasnya tidaklah ada kewajaran untuk kita bermudah. Kita nak kata teruslah pergi Islamic bank tak dapat, teruslah pergi yang tidak Islamik lah. Tidak semudah itu. Ya, kita kena perhalusi perkara ini. Ya. Yang kedua tadi tentang enzim babi, Ustaz. Yang ni pun nak kena lihat lah. Nak kena lihat sama ada dia betul-betul perlu untuk kesihatan, untuk nyawanya ataupun tidak. Ya. Ya. Kalaulah seorang tu kita katakan, andaian lah kita kata ya, umurnya masih muda. Ubat ni sakit jantung kan? Umur masih muda, umur 30 kan? Anak kecil lagi. Kan? Mungkin lah kot. Tapi kalau yang sakit jantung tu umur 75, kan? Mati pun tak apa. Kan? Kita nak timbang tengok. Contoh, timbang tengok tu kan? Jadi nak hidup sampai berapa lama langsung kan? Takkan nak hidup sampai 100 tahun nak buat apa kan? Jadi tengok keadaan tu satu. Ya. Dan ada ubat pilihan. Ubat pilihan ada yang tidak ada enzim babi. Kan? Jadi nak kena timbang tengok tu. Jadi itu secara perbincangan awal kita, sembang kita. Tapi maknanya kalaulah ada fatwa. Ya, ada fatwa daripada pihak mufti. Sebab dia bukan untuk kes seorang ni je. Kan? Maknanya ada orang lagi. Sebab maknanya mufti akan buat kajian, tengok dari sudut ubat tu macam mana, apa bahan dalam tu, sudah berlaku istihalah ataupun tidak, ya, perubahan, ya. Bahkan kata Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, Imam Izzuddin Abdul Salam menyatakan dalam kitab dia. Siapa Imam Izzuddin Abdul Salam ni? Itu salah seorang ulama besar, ya, ulama besar, dan dia dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi maknanya orang yang nak mengkaji tentang maslahah, orang yang nak mengkaji tentang kaedah hukum, orang yang nak mengkaji tentang maqasidus syariah dan sebagainya, antara rujukannya ialah kepada Al-Imam Izzuddin Abdul Salam dan kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Dia dah berkata maslahah tu. Kaedah hukum dan juga pada maslahat manusia, ya. Iaitu dia menyatakan dalam kitabnya tentang jazat tadawi bin najasat ma lam yajid tahiran yaqumu maqamah. Ya, dia memberi satu landasan, iaitu harus berubat, harus menggunakan berubat bin najasat dengan bahan-bahan najis. Dengan bahan-bahan najis, tapi syarat dia idza lam yajid tahiran yaqumu maqamah. Apabila tidak mendapati sesuatu benda suci yang sama dengan benda yang najis. Ya. Maknanya asalnya kena cari benda suci dulu. Kalau tak ada, barulah ada pilihan yang lain, iaitu benda-benda yang najis. Itu dia ada peringkat dia itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, jadi apa yang boleh saya simpulkan ialah perlu kita perhalusi sehabis baik dan kita usaha untuk mencari yang halal dahulu, yang baik dahulu, dan ketika itulah baru kita akan timbang cara. Mudah-mudahan sama-samalah kita mencari yang terbaik di kalangan yang terbaik. Baiklah, kita lihat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi menonton Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru, bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita membicarakan tentang topik fiqh maslahah. Jadi sebarang persoalan boleh sahaja buat panggilan ke 18881677. Boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Saya sempat melihat ke
Facebook Tanyalah Ustaz sebentar tadi. Saya mengucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada anda yang sudi tulis semula apa yang telah Ustaz kongsikan dan berkongsi dengan tekan butang share kepada sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada mereka juga. Baiklah, saya agak tertarik dengan soalan seterusnya yang diajukan oleh Nur Dahlia Biru di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah penyelesaian dalam maslahah sekiranya seseorang itu terlibat dengan riba dan bertambah hartanya hasil dari pengamalan riba, seperti urusan dalam perniagaannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Soalannya, seseorang mendapat harta dengan kaedah yang haram, contohnya kaedah riba. Ya. Kaedah yang haram, kaedah riba dan juga kaedah-kaedah haram yang lain. Jadinya yang pertama, biasanya orang yang buat tu kadang-kadang dia sedar, kadang-kadang dia tak sedar itu adalah haram, ya. Maka walaupun tak sedar itu adalah haram, dia tetap dikira sebagai benda haram, ya. Dia bermuamalah dengan riba dan sebagainya, ya. Tetap dikira sebagai satu benda yang haram. Sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u akhadha al-mala min al-halal min al-haram atau min al-haram atau kama qala. Akan datang satu masa, satu zaman, seseorang itu tidak peduli di mana dia mendapat harta, sama ada daripada sumber yang halal ataupun daripada sumber yang haram. Ya, maknanya manusia tidak peduli lagi soal halal dan juga soal haram. Ya, itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni kita sedar bahawa kita mengumpul harta daripada benda haram. Contohnya riba, contohnya rasuah. Ya, rasuah, ada lagi lah. Mungkin dia seorang pencuri, dia mencuri sana, mencuri sini, kumpul harta dan sebagainya. Macam mana dia nak buat dengan harta ini? Makna harta ni bukan harta dia. Ya. Makna kalau dia nak selamat, maslahahnya dia kena lepaskan. Tapi rugilah. Rugilah. Dia dah kumpulkan harta rasuah dia, katalah kumpul harta rasuah, masuk projek ni dia dapat 10%, 5%, berapa ratus projek dah dia uruskan, dia dapat sekian kan. Katalah dia pegawai kerajaan. Ya, katalah dia pegawai yang menguruskan, ya. Dan sebagainya. Katalah dia dapat tanah, diberi hadiah tanah dan sebagainya. Semua rasuah tu. Tiba-tiba bila dia sedar bahawa ini haram, dia nak kena lepaskan. Rugi tak? Rugi. Ini tidak maslahah. Bila dia lepaskan itu tidak maslahah di dunia. Ya. Tapi bila dilepaskan tu maslahah di akhirat. Maslahah di akhirat. Jadi maslahah di dunia, maslahah di akhirat. Kalau dia pegang harta ni, nikmati harta ni, maslahah di dunia lah. Seronoklah, kaya. Kalau dia lepaskan harta ni, rugilah. Tapi dia nak kena timbang juga maslahah di akhirat. Kalau aku tak lepaskan harta ni, aku tak bertaubat, aku akan dihumban masuk ke dalam neraka. Jadi nak timbang tengok tu. Jadi maslahah akhirat lebih besar, lebih penting daripada maslahah dunia. Maslahah dunia akal kita lah, kan? Ambillah harta macam mana pun, yang penting kaya sudahlah. Itu maslahah kita. Kita fikir dengan akal kita. Itu kita sebut tadi, maslahah tu kita nak kena timbang tengok dengan syarak, ya, dengan syariah, ya. Jadi dia kena lepaskan. Dia nak bersedekah pun tak boleh, sebab bukan harta dia. Ya, betul. Dia nak bersedekah pun tak boleh. Sebab itu para ulama sebut bahawa bersedekah dengan harta yang haram ini, seumpama kita mencuci najis dengan air kencing. Ya, bersedekah, berderma dengan harta yang haram. Kita rasuah banyak, kita buat tajaan jamu anak yatim buka puasa, kita buat masjid, kita buat surau, kita buat sekolah agama, buat mahtafiz, ya. Harta haram banyak ni kan, kita pun sedekah banyak kan. Bersedekah dengan harta yang haram itu seolah-olah kita mencuci najis dengan air kencing.
kita tambah lagi air najis tu, air kencing tu, maknanya najis kita tak akan bersih. Ya, najis kita tak akan bersih sebab kita tambah lagi air kencing. Maka perbuatan kita bersedekah, perbuatan kita bagi derma dengan harta yang haram itu tidak menyucikan dosa itu. Tetap berdosa. Bahkan lagi tambah dosa sebab betul, benda itu benda yang bukan harta kita. Ya. Maka kita kena lepaskan. Kena lepaskan. Maknanya lepaskan, ini bukan harta saya tak mau harta ni. Buang. Jadi kira tengoklah gaji saya berapa, banyak mana dapat. Jadi selepas 30 tahun, ni je banyak kan ni gaji. Yang lain tu semua harta saya lepaskan. Bagi kepada Baitul Mal, bagilah. Sedekah, saya tak sedekah. Lepaskan. Itu untuk maslahah di dunia mengikut syarak dan maslahah akhirat. Tapi jangan bakar pula. Betul. Itu tidak masalah. Bakar rumah semua. Bakar rumah tu pula. Itu bukan. Betul. Duit 10 juta adik rasuah dia keluarkan, dia bakar, bukan. Rumah dia beli banyak, bakar, bukan. Dia lepaskan. Faham? Lepaskan. Maknanya bagilah pada masjid. Ni sedekah ke ustaz? Ustaz terima rasuah kan? Ni sedekah ke? Tak, bukan sedekah ni, saya nak lepaskan je. Kan? Lepas. Itu wallahu a'lam. Ya Ustaz, matlamat tidak menghalalkan cara. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Dai dan Doktor sihat ya. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Doktor. Kita sedia maklum Doktor ya, masalah kebaikan. Kita ni kalau boleh lah, bukan kalau boleh lah. Memang semua nak kalau kita ni mendidik anak-anak tu berjaya dalam kehidupan, berjaya kerana akhlak yang baik daripada contoh-contoh teladan ibu dan ayah itu. Malangnya Doktor, kadang-kadang kita ni dah didik okey dah, tapi masa dia besar, remaja, ini pengaruh rakan sebaya cukup kuat daripada pengaruh ibu dan ayah, menyebabkan dia punya akhlak tidak begitu baik. Kebaikan, maslahah yang kita anjurkan, kita didik daripada dalam kandungan itu dah menjadi sia-sia dah Doktor. Balik daripada universiti, dia cakap pun tak nak pandang muka kita, dipandang gadget dia Doktor. Jadi ini yang masalah besar ni. Soalan saya, apakah cara kaedah terbaik lah Doktor ya, untuk kita membuatkan masalah kebaikan kepada anak-anak kita ni, supaya tidak menjadi biadab di masa remaja mereka dan tidak meminggirkan kita sebagai ibu dan ayah, supaya keluarga kita ini teguh, kita menang bersama Doktor. Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid atas soalan yang menarik, yang pastinya ditunggu-tunggu oleh penonton kita. Tetapi Ustaz, kita lihat seketika kembali selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lagi bersama dengan saya Dai Hakim dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, membicarakan tentang topik fiqh maslahah. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh sahabat kita Tuan Omar Abdul Majid tadi, berkaitan tentang yang kita ni Ustaz dah didik anak kita masa kecil. Baik Ustaz, alhamdulillah baik, mendapat gelaran anak manja ayah. Tapi bila sudah berkawan dengan sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan yang lain, bertukar pula menjadi anak derhaka, tidak mendengar kata-kata. Jadi bagaimana kaedah terbaiknya Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Peringkat pendidikan itu ada banyak lah ya. Maknanya kalau kita tengok dalam panduan dalam hadis, sampai 7 tahun dimanjakan, kemudian 7 hingga 14 tu disiplin, adab, dan bila 14, 15 ke atas tu kita mula berkawan ya.
Maknanya bila dah 14 15 ke atas tu tak boleh kita nak rotan lagi, ya. Berkawan ya. Jadi kalau dia dah berubah sikit, maknanya sebagai kawan kita bagi nasihat, kita tegur dan sebagainya, ya. Tak bolehlah kita nak buat macam umur dia 8 tahun rotan ya, kurung dalam bilik, tak bolehlah ya. Jadi kita bagi nasihat, kita berkawan dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bila mana kita berkawan ni, kita berkawan, anak jadi kawan ya, dia punya hubungan tu, maka bila tak kawan tu maknanya dia akan kawan dengan luar, lebih rapat dengan yang luar, itu yang jadi masalah tu ya. Salah satu teorinya lah. Jadi bila kita rapat dengan anak-anak, kita mesra dengan anak-anak sebagainya, insya-Allah lah dia lebih mudah ya. Kerana kawan di luar pun ada, tapi di rumah pun ada kawan. Jadi daripada anak nak curahkan masalah kepada kawan-kawan di luar, dia boleh mencurahkan masalah kepada kawan yang berada dalam rumah dia, ibu bapa dan sebagainya. Jadi maknanya itu asas yang penting. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi dia ada peringkat-peringkat untuk pendidikan anak-anak kita ini. Jadi bermula dengan ialah di umur yang kecil, dan bila merengkat dewasa kita perlu menjadi kawan kepada mereka supaya mereka ini kalau ada masalah, kitalah tempat mereka untuk luahkan segala Kalau masalah. saya sebut sikit tentang nasihat Luqmanul Hakim ya. Ya. Bukan saya Ustaz okey. Jadi perkataan dia tu, perkataan wa huwa ya'izuhu. Ya. Wa huwa, dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ingat Luqman kata kepada anaknya, hal keadaan Luqman ya'izuhu, menasihati anaknya. Jadi konsep tu. Jadi adalah isi kandungan tu. Isi kandungan apa tu? Maknanya Luqman, Allah Ta'ala tunjukkan tindak tanduk Luqman yang sangat mulia ini, dia memberi nasihat kepada anaknya. Jadi nasihat itu kena berterusan. Ya, betul. Dan bagi nasihat itu benda yang sangat penting. Soal akidah, soal iman, kemudian melaksanakan solat dan sebagainya. Allah. Ya, betul. Jadi perlu berterusan dalam menasihati anak-anak kita. Baiklah. Soalan seterusnya agak menarik untuk kita bincangkan. Soalan dari Adib Aizuddin di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah undang-undang jalan raya dikuatkuasakan bertunjangkan kepada maslahah mursalah yang bertepatan dengan konsep maqasid asy-syariah? Yang kedua, adakah kerana itu kita perlu mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa demi menjaga kemaslahatan umat Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ini berkaitan Ustaz, undang-undang jalan raya Ustaz. Bagaimana? Silakan. Undang-undang jalan raya ni, ya, dia ada maslahah lah. Dia ada maslahah dia, dan dia bertunjangkan kepada konsep maqasidus syariah. Kerana konsep maqasidus syariah ini salah satunya ialah dia nak jaga nyawa ya, hifzun nafsi, menjaga nyawa ya. Dan kalau kita luaskan konsep menjaga nyawa ini kepada menjaga soal keselamatan diri, soal kesihatan ya. Misalnya kita katakan undang-undang memakai topi keledar. Memakai topi keledar. Adakah bila pakai topi keledar itu kemalangan tidak berlaku? Berlaku. Betul. Ya. Tetapi impak dia bila dia pakai topi keledar, apabila berlaku kemalangan, diharapkan kepalanya itu lebih terjaga. Ya, kepalanya itu lebih terjaga. Kita bayangkan beginilah, orang ambil hammer, ambil mertun tu, pukul kepala kita, katuk, pukul kepala kita antara pakai helmet dengan tak pakai helmet. Kan? Kalau tak pakai topi keledar, tak pakai helmet, sudah tentu berdarah kepala kita. Ya, kalau kita pakai helmet, orang ketuk, ya, insya-Allah tak berdarah lagi kepala kita kan. Jadi lebih kurang begitulah, maknanya kalau berlaku kemalangan pun impak kepala kita itu akan dapat dikurangkan, ya, akan dapat dikurangkan. Jadi bertepatan dengan maqasidus syariah untuk menjaga nyawa. Gitulah undang-undang, maknanya pakai tali pinggang keledar ya. Apa-apalah, maknanya lampu isyarat merah dan sebagainya ya. Jadi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa itu perlu kita patuhi. Ya, perlu kita patuhi.
Cuma itulah maknanya kadang-kadang pun kita kena cerdik sikit lah. Ya. Maknanya kita balik kerja pukul 2 pagi. Ya. Ya, kita habis shift kerja pukul 2 pagi. Tunggu lampu syarat seorang-seorang kita tengok tak ada orang. Kan? Betul. Ya, bahaya juga kita tunggu seorang-seorang kita tu lampu syarat merah kan. Datang orang ketuk cermin ke apa kan. Yang ni mungkinlah kita langgar lah kot. Kita langgar. Pasal kita bimbang seorang-seorang kita ni lagi bahaya. Ya, betul. Masalahnya ketika itu jalan je lah. Tengok tak ada apa, jalan je lah. Pasal kita tunggu seorang-seorang kita pun pening kepala, orang datang ketuk, pecahkan cermin kereta dan sebagainya, bahaya pula. Jadi masalahnya kita kena tengok tu. Masalah dengan mafsadah tu. Ya. Tapi kalau pukul 2 petang janganlah. Kereta sibuk dan sebagainya. 2 pagi. 2 pagi ya. Jadi itu kita nak kena timbang tengok. Contohnya pakai topi keledar, peraturan. Memang dia kata jalan tar kan. Jalan tar tu pakai topi keledar lah jalan tar. Tapi jalan tar dalam kampung kita. Ya. Nak naik motor, nak pergi rumah, selang 3 rumah je. Selang 3 rumah. Pakai pun tak apa. Tak pakai pun polis tengok tak apalah. Ni jalan kampung dalam rumah je ni, kawasan rumah kan. Jadi kita timbang tengok. Wallahualam. Ya, jadi perlu kenal pasti masalah yang lebih besar. Baik Ustaz, tadi kita bicarakan tentang SOP jalan raya, undang-undang jalan raya. Ada soalan yang menarik iaitu SOP tentang wabak Ustaz, yang diajukan oleh sahabat kita Muhammad Effendi Mat Daud. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah maslahah mematuhi SOP ketika sesuatu wabak melanda sesuatu negara? Apakah perlu pihak umara dan ulama berganding bahu bagi menyatakan pada rakyat marhain tentang akibat buruk jika rakyat tidak mematuhi SOP sesuatu wabak melanda? #biar tahu jangan keliru. Taman Bertam Indah Pulau Pinang, Malaysia Darul Rahmat. Ini kampung Ustaz ni, Pulau Pinang Ustaz Ya, dekatlah tu. Dekat Ustaz Okey, baik, terima kasih kepada Muhammad Effendi atas soalan. Silakan Ustaz. SOP ni ada asasnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada hadis dia. Maksud saya ada asas tu maknanya ada contoh sikitlah. Rasulullah tak buat semualah, ya. Iaitu contohnya apabila kamu mendengar ta'un, wabak ta'un di sesuatu kawasan, kamu yang berada di luar kawasan ta'un jangan masuk. Yang di luar kawasan ta'un jangan masuk. Yang dalam kawasan ta'un jangan keluar. SOP tu. Ya. Biasanya kita dah bimbang, kita duduk kawasan ta'un ni penyakit merebak, kita larilah. Kita dalam kawasan, kita lari luar, selamat. Kita mungkin dah ada ta'un tu, wallahu alam, saya pun tak pandailah ta'un ni kan. Tapi maknanya keadaan macam tu, ya. Jadi yang di luar jangan masuk, yang di dalam kawasan wabak ta'un jangan keluar. Ya. Itu arahan Nabi SAW. Satu contohlah. Contoh nak kena jaga tu. Nak kena jaga, ya. Rasulullah suruh lari daripada orang penyakit penyakit kusta ataupun sopak gitulah. Ya, lari sebagaimana kamu lari daripada singa. Ya. Sebab penyakit tu penyakit yang berjangkit, ya. Jadi sini maknanya kalaulah maknanya benda tu wabak yang melanda, kerajaan dah mengkaji dengan pakar-pakar kesihatan, penyakit ni begini sifatnya, ya. COVID ni dia melalui udara, ya. Kena ada jarak, ya. Batuk nak kena jaga. Kalau sakit demam tak boleh hadir ke pejabat dan sebagainya. Kita mematuhi itu satu perkara yang sangat-sangat penting. Ya, satu untuk jaga. Yang keduanya keputusan yang diambil oleh pihak berkuasa mengangkat perbezaan pandangan. Ra'yul imami yarfa'ul khilafah. Ya, ini masalah juga. Keputusan imam, keputusan hakim, yakni keputusan pemerintah, kerajaan mengangkat segala khilaf. Maknanya orang ni kata tak apa, orang ni kata begini, katalah jarak. Kita dengar doktor tu kata boleh rapat. Ya, doktor tu kata setengah meter. Yeah. Doktor ni kata 1 meter. Doktor ni kata 10 meter. 10 meter. Kan? Banyak pandangan. Kan? Duduk sembang kedai kopi kan. Keputusan kerajaan kata 1 meter contoh. Tak payahlah. 10 meter ke apa, itu pandangan
keputusan kerajaan tu yang mengangkat segala khilaf. Ini maslahah. Ya. Maslahah ini pentingnya kita patuh kepada ulil amri ni. Ati' Allah wa ati' Rasul wa ulil amri. Pihak berkuasa ni kerana ada maslahah ketika itu. Bila tak ada keputusan pihak berkuasa ni jadi masalah lah. Ya. Kan? Jadi orang ni dia pegang kata 10 meter. Ya. Ni tak ikut SOP ni. Pasal dia pegang pandangan yang kata 10 meter. Jadi bila ada keputusan tu kita patuh jadi satu maslahah, ya. Jadi pentinglah kita patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Okey, baik. Jadi oleh itu sama-sama kita terus jaga dan patuhi SOP yang telah ditetapkan seperti sekarang, pakai pelitup muka, kekalkan penjarakan fizikal dan pakai cecair pembasmi kuman. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabak COVID-19. Baik Ustaz, dah sebut juga tentang topik kita iaitu fiqh maslahah. Ramai yang bicarakan tentang ialah kalau kita lihat pada isu sekarang ni COVID-19. Ya. Seperti kita pakai pelitup muka ini, kita ambil suntikan vaksin. Jadi apakah itu dikira juga maslahah Ustaz? Bagaimana? Itu juga satu maslahah, ya, satu maslahah. Walaupun kita katakan bahawa tidaklah terbukti 100% bahawa pengambilan vaksin itu menyelamatkan kita, ya. Kerana ini satu benda yang baru. Ya. Satu benda yang baru, tapi perlu ada tindakan pantas untuk mengawal, untuk mencegah penularan penyakit ini, ya, virus ini daripada merebak. Keputusan kena diambil segera. Maka kerajaan membuat keputusan bahawa adanya pengambilan vaksin, kan? Maka kita kena patuhlah, patuhlah, ya. Itu masalahnya. Jadi kalau kita melawan, kalau kita kempen, tak perlu ambil, ya. Kalau kita maknanya kejayaan tak tercapai, ya, yang kerajaan tetapkan tu tak tercapai. Bila tak tercapai, kerajaan tak dapat buka ekonomi, kerajaan tak dapat buka sekatan rentas negeri, kan? Ini semua mafsadah, mudarat-mudarat yang akan berlaku, yang besar lagi. Jadi sebab dia perancangan tu daripada pihak kerajaan, pihak atasan. Dia bukan daripada pihak kita individu. Kan? Saya ikut suka saya lah, saya nak rentas negeri kan. Siapa nak boleh halang saya kan? Contoh kan. Dia kena buat keputusan ni secara sebuah negara, sebagai sebuah negara, ya. Sebagai sebuah negeri, ya, contoh sebagai sebuah negara. Jadi benda tu kena bergerak bersama. Jadi bila kita bersama, kita akur, ya, mungkin adalah kepincangan itu, maknanya kita kena bangkitkan isu kepincangan itu supaya kepincangan itu dapat diatasi, ya, dapat diatasi bersama kan. Jadi bila dah kita bersama, ada masalah kat situ, maka ekonomi dapat dibuka, rentas negeri, ya. Masjid pun dapat dibuka, ya. Sukan pun dapat boleh main bola, main badminton dan sebagainya. Kalau dulu bulan 7, bulan 6, bulan 8 tu tak ada, orang padang kosong, ya. Betul Ustaz. Kan? Main bola dengan anak je Ustaz. Main bola dengan anak depan rumah je, dalam rumah je kan. Kan? Tapi sekarang tengok penuh, boleh main bola keluar-peluh. Setahun tak keluar-peluh. Kan? Jadi ada masalahnya di situ. Ya Ustaz. Jadi terus kita mematuhi apa yang telah disarankan oleh pihak kerajaan untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19 ini. Baiklah, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan menonton siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Rajin belajar dapat mumtaz, dapat pula beg baharu. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami semua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang topik fiqh maslahah bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir.
Jadi sebarang persoalan boleh sahaja buat panggilan ke 1800-881677. Boleh juga terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, soalan seterusnya dari sahabat kita Masripah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah kedudukan maslahah mursalah adalah sebagai sumber hukum Islam seperti maslahah ibadah di masa pandemik, iaitu menggantikan solat Jumaat dengan solat Zuhur, menutup sementara masjid dan lain-lain? Adakah semuanya itu merupakan bentuk ijtihad yang dilakukan oleh ulama dan ulil amri bagi memutuskan penyebaran wabak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Masripah Nurul Jama'in atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih atas soalan. Maknanya penutupan masjid, penutupan surau, ya, penangguhan solat fardu Jumaat, ya, atas asas penularan wabak COVID tersebut. Ini ketika mana kita dalam keadaan, kita katakan, tidak faham sangat tentang penularan penyakit tersebut. Maknanya kita bimbang, masa tu nak jumpa orang pun takut, no? Yeah. Kan, nak jumpa orang pun takut. Orang hantar surat pun tak apa, letak je lah, tak tu je lah, kan, nanti pada balik baru kita pergi ambil. Ya. Itu pun dah sek dulu baru pegang. Betul. Jadi bimbang, takut, nak pergi kedai takut, ya, ketika itu. Tapi sekarang maknanya sekarang ni kita makna penutupan tu ada asas. Yeah. Penutupan tu ada asas, ya. Jadi sekarang ni apabila kita sudah faham cara penyebaran penyakit itu, dan kita pun sudah ada sedikit perlindungan. Maknanya macam kita ada topi keledar dah. Kita dah ada topi keledar dah ni, kan? Yeah. Maknanya kalau polis depan pun tak ada masalah lah. Kan? Lesen tak ada. Tapi polis tengok topi keledar ada, jalanlah. Lepas je lah. Kan? Kalau lesen ada, topi keledar tak ada, polis tengok tahan ke tak tahan? Tahan. Pasal topi keledar tak ada, kan? Bila topi keledar tak ada tu dia cek lagi lah. Motor, road tag ada ke tak ada, macam-macam kan. Tapi topi keledar ada, insya-Allah jalan. Jadi sekarang ni kita dah ada sedikit perlindungan, dah ada vaksin, ya. Kita pun dah faham. Maknanya ke arah pembukaan. Ke arah pembukaan, ya. Satu. Yang keduanya kita bimbang juga, maknanya masyarakat kita ni dah lama tidak ke masjid, dah lama tidak ke surau ni, dia jadi satu perasaan tak kisah. Dia jadi mangli, tak kisah, rupanya tak pergi masjid pun boleh hidup. Tak pergi sembahyang Jumaat di surau pun, aku sihat je, tak pergi surau, tak pergi masjid. Kan, dia jadi rasa tak payah pergi sulah. Walaupun dah buka, nanti banyak buka, kan. Jadi itu yang kita bimbang tu, ya, kita bimbang. Maknanya agama tu makin kurang, keberagamaan kita tu. Kerana kita nak jaga sihat saja, tak mau pergi kena penyakit. Orang tak peduli masjid surau, orang tak semayang berjamaah dah, ya. Jumaat pun tak apa kot. Jadi itu kita kena ada bimbang tu, ya, kerana itu penjagaan agama kita. Jadi asasnya memang adalah, misalnya kita katakan kita nak ambil wudu untuk semayang, tapi tak boleh kena air, ya, maka diganti dengan tayamum. Kita ada air yang sedikit, air ni untuk wudu, air ni untuk minum. Kalau kita gunakan air ni untuk wudu, kita tak dapat minum. Kalau kita minum, kita tak dapat guna untuk wudu. Kalau kita tak minum air ni, kita akan dahaga yang sangat teruk, ya. Maka ketika itu kita utamakan air untuk minuman berbanding air untuk wudu. Kerana wudu ni boleh diganti dengan tayamum, tetapi minuman ni tak boleh diganti. Betul. Itu kena timbang. Maksudnya dalam syariat kita ni dia ada contoh-contoh gantikan ibadat ni kerana ada maslahah yang lebih besar, iaitu maslahah nyawa. Nyawa tak ada ganti dah. Kan? Tapi ibadat ni dia boleh ganti, wuduk ganti dengan tayamum dan sebagainya. Kita pakaian tak ada nak tutup aurat, ya. Kita duduk tempat yang tak tutup aurat, tapi kita nak kena solat. Maka kita utamakan solat walaupun kita tak tutup aurat. Karena
solat tu lebih penting daripada menutup aurat. Wallahu a'lam. Baik, setelah kita mendengar beberapa jawapan dari beberapa persoalan, tahulah kita yang Islam ini sebenarnya agama yang mudah, tetapi jangan kita ambil mudah. Baiklah, kita nak raikan seorang pemanggil talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Okey, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey, soalan saya begini tanya doktor. Adakah masalah perlu didahulukan walaupun sesuatu keadaan itu melibatkan maruah ataupun nyawa seseorang? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mat Isa dari Sungai Buloh, Selangor. Sudi buat panggilan kepada kita berkenaan, Ustaz. Kalau boleh saya bagi contoh, kalau contoh macam sebagai doktor, Ustaz kan, pembedahan. Jadi ialah Ustaz sebut tadi waktu solat dengan menyelamatkan nyawa. Jadi bagaimana Ustaz dari sudut maslahah itu? Kita kena pertimbangkan ya. Katalah berlaku kemalangan, darah membuak-buak keluar ya. Ketika itu kita belum semayang lagi, ada 5 minit lagi waktu semayang. Kalau kita rawat dulu, balut luka dan sebagainya, habis waktu semayang. Jadi kita nak semayang fardu dulu, kita sebagai doktor, ataupun kita nak rawat dulu. Bagi sebahagian orang mungkin kita semayang dulu, nanti habis waktu. Tapi bila kita habis semayang, darah dah keluar habis dah. Jadi nyawa dia tu. Sedangkan semayang ni lepas ni boleh. Lepas ni kita bukan sengaja meninggal kerana tak ada sebab. Ni kerana ada benda yang lebih besar, yang lebih penting ketika itu. Jadi ketika itu menyelamatkan nyawa ini lebih penting daripada semayang. Kita bukan tak semayang, tapi sekejap. Benda ni sekejap, 5 minit je. Ya. Contoh ya. Kita masuk Dewan Bedah ya, kita terpaksa tinggalkan satu waktu semayang. Kerana pembedahan tu ambil masa yang panjang. Katalah kita masuk Dewan Bedah pukul 11 pagi, habis pukul 5 petang. 11 pagi, habis pukul 5 petang. Ya. Doktor dan staf nurse yang terlibat tu dalam Dewan Bedah tu, katalah ada 10 orang ya. 11 pagi sampai 5 petang. Terlepas solat Zuhur. Ya. Adakah nak berhenti tengah-tengah? Kalau boleh berhenti, bolehlah. Mungkin akan ada masalah dan sebagainya. Jadi kalau tak boleh berhenti, syarak memberi ruang kepada kita, habiskan dulu tugasan, semayang Zuhur. Nanti boleh semayang secara jamak takhir. Boleh dijamak takhirkan semayang itu. Zuhur 4, Asar pun 4. Kerana ada keperluan yang mendesak ketika itu. Ya. Jadi ini yang perlu diberi perhatian. Jadi balik kepada soalan Tuan Haji Ismail Mat Isa, ya, kita nak kena lihat maslahah itu. Ya, kita nak kena lihat masalah. Sebagai contohnya, kita melihat orang lemas. Orang lemas, terkapai-kapai dia memerlukan bantuan ya. Kita berada di tepi sungai. Kita tak pandai berenang. Adakah masalahnya kita terjun untuk menyelamatkan orang tu ataupun kita mencari bantuan? Ya. Betul. Kita tak pandai berenang, kita tahu. Maka di sini kita kena pertimbangkan masalah. Ya betul kita nak selamatkan nyawa orang yang sedang lemas tu, tapi kalau kita terjun pun kita pula akan jadi lemas. Betul. Kan? Jadi ketika itu kita tahu keadaan kita. Aku tak boleh selamatkan. Masalahnya bukan aku terjun ke dalam sungai. Aku kena cari benda lain. Kena cari kayu ke, kena cari pelampung ke, kena cari orang lain ya untuk jadi kena pertimbang masalah itu. Ya. Jadi mungkin orang tanya, buat apa kamu tengok saja? Kenapa kamu tak terjun dalam sungai selamatkan orang tu? Kalau kamu terjun, dia boleh diselamatkan. Orang marah kita tak terjun. Orang tak tahu kita tak pandai berenang. Jadi itu nak kena timbang masalah. Ini masalah dunia lah. Masalah dunia kan. Daripada kita terkorban jadi 2 nyawa, ya mungkin kita kena pertimbangkan kata tu. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Jadi yang kata ialah di samping kita nak menyelamatkan orang, jangan kita tunjuk hero pula Ustaz kan. Kita tahu benar, mungkin kita boleh panggil orang untuk tolong orang yang lemah tersebut. Baiklah, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan ke.
Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim juga Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir membicarakan tentang fiqh maslahah. Jadi kepada anda, terima kasih yang sudi menonton, dan bagi anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa untuk buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, mungkin boleh tulis semula apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen, dan yang ketiga tekan butang share. Baiklah, soalan seterusnya dari sahabat kita Zuhara di Facebook bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah orang bukan Islam boleh menerima agihan zakat dengan syarat mempunyai kecenderungan dan boleh dijinakkan hatinya kepada siasah dan maslahah secara hikmah bagi tujuan dakwah? Mohon pencerahan Ustaz. #dia tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Zuhara atas soalan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan tentang pemberian zakat kepada orang bukan Muslim. Pemberian zakat kepada orang bukan Muslim. Perkara ini dibincangkan oleh para ulama di bawah asnaf al-mu'allafati qulubuhum. Ya, golongan yang mu'allaf, yang dijinakkan hatinya. Jadi di bawah pecahan golongan mu'allaf, asnaf mu'allaf ini maknanya mu'allaf yang baru masuk Islam. Ada juga dibincangkan yang belum masuk Islam lagi tapi nak dijinakkan hatinya. Itu perbincangan panjang di kalangan para ulama, ya. Cumanya fatwa ataupun pandangan yang kita guna pakai dalam negara kita ini di pejabat-pejabat zakat, lembaga zakat, secara umumnya tidak diberikan zakat kepada orang bukan Muslim. Ya, tidak diberikan zakat kepada orang bukan Muslim. Itu pendapat yang dipilih. Satu. Yang keduanya kita melihat dari sudut maslahah, kerana wang zakat ni tidaklah banyak. Ya. Walaupun kita rasa banyak, 600 juta, 700 juta, sebenarnya tak banyak pun kalau nak dibandingkan dengan masyarakat yang perlukan bantuan itu. Ya, nak bandingkan dengan kita katakan cukai negara itu berpuluh-puluh bilion sebenarnya. Ya. Jadi zakat tu tak sampai 1 bilion pun bagi setiap negeri itu, ya. Jadi sini maknanya keperluan itu banyak. Jadi kalau kita luaskan kepada orang bukan Muslim itu, maknanya zakat tu tidak mencukupi, ya. Untuk cover orang Islam pun tak cukup. Jadi itu antara asas lah kita katakan dari sudut logik akalnya, masalahnya tidak diberikan zakat kepada non-Muslim. Walau bagaimanapun, bukan bermakna Islam tidak menggalakkan bantuan kepada masyarakat bukan Muslim. Kerana zakat tu hanya sikit saja. Zakat tu hanya 2.5%. Jadi kita boleh bagi bantuan, rumahnya terbakar, dia non-Muslim, kita boleh bagi bantuan derma kilat, kita boleh bagi charity, kebajikan, ya. Ada banjir ke, ada apa-apa ke. Tapi zakat, pendapat yang kita guna pakai, tidak diberikan wang zakat, tapi banyak lagi sumber-sumber derma dan sebagainya boleh diberikan oleh orang Islam kepada orang bukan Islam. Ya, tidak ada isu sebenarnya. Allahu a'lam. Ustaz, jadi walaupun kadang-kadang kita lihat mungkin jiran kita yang bukan Muslim, kita boleh juga bantu dari sudut Ustaz kata tadi kan, kewangan maupun makanan kepada mereka. Baiklah, soalan seterusnya dari sahabat kita Hasnain Wahid di Facebook juga. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini, di mana tidak satu negara pun terkecuali dari masalah ini dengan norma baharunya. Soalan saya Ustaz, sebagai seorang Muslim yang beriman, apakah penting persiapan untuk diri supaya tidak terjerumus dengan tidak mempercayai dan menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Sekian, terima kasih. Hasnain dari Kota Kinabalu. Terima kasih kepada Tuan Hasnain Wahid atas soalan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita perlukan persiapan akidah kita, persiapan iman kita, iaitu masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti berlaku, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki pasti tidak berlaku. Semuanya dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu asasnya. Premisnya itu yang berlaku ini, ya, wabak ini kehendak daripada Allah, masyiatullah,
Kalau kita kena pun masyiatullah, kita tak kena pun masyiatullah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu asasnya. Maka sebab itu kita serah kepada Allah, tawakal, dan pada masa yang sama kita berusaha. Pada masa yang sama kita berusaha kerana Nabi SAW menyuruh kita berusaha. Ya, berubatlah kamu, berubat kerana Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan ada ubat bersama dengan penyakit tersebut. Likul lida'in dawa. Bagi tiap-tiap penyakit itu ada ubatnya. Ya, kecuali penyakit yang tua lah yang disebut di dalam hadis Rasulullah. Covid ni pun ada ubatnya, cuma jumpa tak jumpa, sesuai tak sesuai dan sebagainya. Setiap penyakit ada ubatnya. Jadi kita kena usaha. Jadi kita nak jaga iman kita, benteng kita. Ini ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ada orang dia dah cucuk dah, cucuk 2 dos dah, kena juga. Allah, dia kata macam mana boleh kena ni? Kan? Aku dah cucuk 2 kan. Jadi bila kena tu kita yakin ini ketentuan daripada Allah walaupun dah cucuk. Kan? Ada orang tak kena, dia tak cucuk lagi pun tak kena. Ini juga ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nak jaga akidah kita, iman kita. Vaksin ni adalah sebab musabab, adalah usaha, dan sebab musabab ini juga disuruh di dalam agama kita. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, perlu kepada usaha Ustaz perlu kepada ikhtiar. Sebab kadang-kadang ialah sebab kata Ustaz tadi, walaupun kita sudah divaksin, masih lagi dijangkiti, itu semua ikhtiar kita. Dan mudah-mudahan dengan kita menjaga SOP yang telah ditetapkan, pakai pelitup muka, kekalkan penjarakan fizikal dan pakai cecair pembasmi kuman, menjauhkan kita daripada dijangkiti wabak COVID-19. Baik Ustaz, disebut tadi pada permulaan bicara kita, Ustaz ada sebut 3 jenis maslahah ini, mu'tabarah, mulgha dan juga mursalah. Mungkin Ustaz boleh sentuh sedikit tentang 3 perkara ini Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita membicarakan soal maslahah dan kita perlu sedar bahawa ada 3 jenis maslahah. Iaitu maslahah mu'tabarah, maslahah mulghah dan maslahah mursalah. Ya. Maslahah mu'tabarah ini adalah maslahah yang diambil kira di dalam syariah. Ya, syariah memperakui maslahah tersebut. Ya, misalnya maslahah kita berpuasa. Puasa ni berlapar, kan, letih, ya. Produktiviti mungkin kurang ya. Balik awal tu. Balik awal ya. Kemudian bisnes tutup tengah hari. Siang tutup bisnes. Pukul 4, pukul 5 baru nak buka bisnes ya. Jadi masalahnya bisnes kurang, kerja dikurangkan masa ya. Tapi masalah berpuasa adalah masalah mu'tabarah. Masalah yang mu'tabar kerana ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun kita rasa letih dan sebagainya tapi kerja tetap berjalan ya. Bahkan bisnes bulan puasa biasanya melambung-lambung kan, orang beli makanan dan sebagainya. Jadi terbalik sebenarnya maslahah tu ada maslahahnya. Dan tidak adalah orang mati kerana puasa. Betul. Kan? Tidak ada lagi orang mati kan kerana puasa jadi itu masalah berpuasa itu adalah maslahah mu'tabarah. Maslahah mu'tabarah. Begitulah maslahah kita makan makanan yang halal, kita cari rezeki dengan benda yang halal, itu maslahah mu'tabarah. Manakala maslahah mulghah yang diabaikan, syarak tidak akui maslahah tersebut. Walaupun kita nampak dia satu maslahah, tapi sebenarnya syarak tidak akui. Kita mencari harta kekayaan dengan rasuah, ya. Katalah 2 orang pegawai ya, seorang terima rasuah, seorang tak terima rasuah. Yang terima rasuah ni tengok pakaian dia mewah, tengok rumah dia besar mewah, tanah dia banyak, kenderaannya hebat. Pegawai yang tak terima rasuah ni keretanya mungkin kereta kecil, kereta pun dah 10 tahun tak tubar, rumah pun satu ya. Jadi mana lagi bagus? Akal kata yang terima rasuah ni lah bagus. Kan? Terima rasuah ni lah, tengok dia terima rasuah tak kena tangkap pun. Tak kena tangkap, kaya, boleh bantu orang dan sebagainya. Yang ni susah kan, tak terima rasuah. Tapi walaupun kita kata ada maslahah, perkataan maslahah tu, tapi maslahah terima rasuah itu mulghah, tidak diperakui oleh syarak. Dia tetap haram. Dia tetap haram, dia tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ada hadis ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah dihumban masuk ke dalam neraka. Ada hadis.
Jadi maslahah terima rasuah adalah mulghah, diabaikan oleh syarak. Dan yang ketiganya maslahah mursalah. Maslahah mursalah makna tidak ada nas yang memperakui dan tidak ada nas yang menolaknya. Ini maknanya kita terbuka kepada ijtihad, perbincangan di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih kepada penjelasan kepada 3 jenis maslahat tadi, mu'tabarah, mulghah dan juga mursalah. Jadi Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan ringkas untuk tajuk kita pada pagi ini tentang fiqh maslahah ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang saya boleh simpulkan bahawa salah satu perkara yang diambil kira di dalam agama, di dalam syariah Islam adalah maslahah, ya. Dan maslahah ini berkait rapat dengan maqasidus syariah, ya, objektif syariat. Cuma kita nak faham maslahah, kita nak faham maqasidus syariah itu perlu kepada pemahaman yang lebih mendalam, yang betul, kerana boleh jadi berlaku penyalahgunaan atas nama maslahah dan boleh jadi berlaku penyalahgunaan atas nama maqasidus syariah, ya. Sedangkan mungkin dia kata ini sesuai dengan maslahah, ini sesuai dengan maqasidus syariah, tapi sebenarnya bertentangan. Jadi boleh disalahgunakan. Jadi ini perlu kepada kecermatan, ya, kecermatan untuk kita menggunakan perkataan maslahah dan juga perkataan maqasidus syariah. Wallahu a'lam. Ustaz, jadi perlu kita hati-hati dalam memahami maslahah itu juga kaitannya dengan maqasidus syariah. Baik Ustaz, sebagai penutup program kita pada pagi ini, sedikit doa Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Amin. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini. Juga pada keluarga besar Tanyalah Ustaz yang sudi menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Aiman. Juga bersama dengan panel kita Dr. Khairul Fauzi Azmi dalam tajuk Pertahankan Negara, bermula 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, banyak sekali kupu di taman, banyak pula lalat dekat empang. Apa tanda seorang beriman, dada tenang, jiwanya lapang. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.